Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khair illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Maka min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang dihormati tuan pengacara majlis, yang dihormati seluruh ahli dan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah, tuan-tuan, puan-puan sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia yang taufik di sisi Allah SWT kita dipertemukan pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah SWT. Menteri tadi saya daripada Kuala Lumpur, kita di mesyuarat ahli jawatankuasa majlis Dewan Dakwah Negara pergi tadi. Lepas tu terus pergi naik flight, jam pula tadi, mentara nak sampai dah sampai awal sikit, jam tadi kat Penang. Mentara nak melepas Sembarang Jaya tu lapar. Tu abang ada pergi kami makan dulu. Sudah sekalian, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Allah pertemukan kita pada malam ini. InsyaAllah malam ini kita akan bincang satu tajuk istimewa. Tajuk dia mencari redha ilahi, mencari keredaan Allah. Dan sebenarnya kita memang duk cari redha Allah. Hidup kita matlamat kita sebenarnya ialah kita nak cari redha Allah dekat kita. Sebab tu ada satu ismat syair yang disusun oleh ulama, disebut ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Tuhanku, engkaulah maksudi, engkaulah maksudku, engkaulah tujuanku. Wa ridhaka matlubi, dan keredaan engkaulah yang keredaanmu adalah pencarianku. Dengan maksud hidup kita ni tuan-tuan, maksud matlamat kehidupan kita ialah Allah. Dan dalam kita nak mencari Allah tu, dalam kita nak satu benda yang kita harap daripada Allah dekat kita ialah redha dia. Redha dia. Tuan-tuan, sehingga dalam riwayat cerita, waktu kita duduk berimpun di syurga, waktu semua ahli syurga ni semua berimpun satu tempat, sallallahu alaihi Muhammad, tempat tu nama Hadiratul Quddus. Semua dah siap dah, semua ahli syurga dah, semua ready nak masuk syurga dah. Kita dibawa masuk syurga dulu. Siapa orang pertama yang akan ketuk pintu syurga dengan kunci dia, dengan dia punya gelang di pintu syurga tu? Rasulullah SAW. Lalu malaikat yang menjaga pintu syurga tu dia tanya, siapa tu? Nabi SAW kata, ana Muhammad, aku Muhammad. Nabi SAW, lalu malaikat yang menjaga syurga tu dia kata, memang kami sedang menunggu kamu, dan pintu syurga ini hanya akan dibuka kepada kamu. Tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bukan Nabi lain. Sebab tu kadang-kadang kita kena rasa tuan-tuan, beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Sebab bila Nabi SAW masuk, kitalah yang akan ikut belakang Nabi SAW. Lepas tu buka pintu syurga. Bila buka pintu syurga, kita daripada luar ni nampak dah ni betapa indah dan cantiknya syurga depan kita. Lalu kita masuk. Bila kita masuk, tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi Muhammad, nampak bangunan-bangunan istana-istana di laluan syurga tu, nampak pokok-pokok yang indah. Lalu kita dibawa naik satu kenderaan. Kenderaan tu macam mana? Tak tahu. Tuan-tuan jangan duk bayang macam kereta api
Salih ala Syekh Muhammad apa safari Taiping apa kan. Kita duduk dalam tu, di bawah pokok-pokok semua memberi laluan. Kita sampai di satu tempat nama Hadiratul Quddus. Satu tempat yang sangat indah dan sangat cantik. Salih ala Syekh Muhammad. Tuan-tuan, permaidani yang dihampar itu permaidani yang indah daripada syurga. Bila sampai tu, kita ni duk excited, duk macam apa ni, kita nak jumpa apa ni, tempat sangat cantik. Lalu dibawa pakaian-pakaian indah dekat kita pakai. Dah mula pakai pakaian syurga. Diberi pula tuan-tuan dekat kita mahkota, diberi cincin-cincin dekat kita ni, seorang satu yang tertera nama-nama Allah. Kita pun duduk tuan-tuan sekalian. Bila kita duduk, bawa main makanan yang dibawa makanan oleh pelayan-pelayan syurga. Makanan ni kita makan lagi, kita makan satu suap, sedap ni Allah saja yang tahu. Allah sebut dalam satu riwayat, dalam satu hadis qudsi, syurga ini benda yang tidak dilihat dengan mata, benda yang tak pernah didengar dengan telinga, dan benda yang tak pernah terlintas dalam hati, itu syurga. Kalau kita cerita sedap, tak tahu nak cerita sedap ni, tak kerti nak gambar. Dan yang istimewa dengan syurga ni, kita makan satu suap yang berikutnya lebih sedap daripada suap yang sebelum ni. Makan lagi suap lagi suap lagi sedap, lagi suap lagi sedap. Allah, macam mana tuan-tuan tak tahu? Tak. Minum, ambil air minuman, minum teguk pertama, minum teguk kedua lebih sedap daripada teguk pertama. Kita ni kalau kenyang tak sedap dah. Waktu lapak tu sedap gamin. Saya dalam kereta di lapak gamin, tengok buah tepi jalan pun nampak je sedap. Ada apa dalam kereta tu, apa cucuk cempedak bila atau keras. Nampak sedap. Lapaknya pasal ni tak sat dapat nasi dia bagi dah tuan-tuan. Tengok nasi tu tak ada dah. Tengok dah sedap. Tak kisah kita makan tak apa, kenyang. Kalau cuba mak tadi yang sedap. Jenis kita kalau makan perut dah kenyang dah tak rasa sedap dah. Walhal benda tu sama aja sedap dia. Tapi di syurga, makan yang berikut lebih sedap, makan berikut lebih sedap, makan berikut lebih sedap, minum berikut lagi sedap. Lagu mana tuan-tuan tak tahu. Sebab tu Allah sebut dah dalam riwayat tu, Allah kata apa? Benda yang tak pernah nampak dengan mata, benda tak pernah dengar dengan telinga, benda tak pernah terfikir dengan akal, itu syurga. Lalu tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tengok ada macam satu burung syurga. Bila dia terbang, tuan-tuan, dia kibak sayap dia. Burung tu dah cantik dah, dia kibak sayap dia. Dia kibak sayap dia. Celah-celah sayap dia tu akan keluar ni wangi-wangian yang akan kena tubuh badan kita. Kita wangi lah Allah, ya Allah. Tuan-tuan sekalian, kita perlu tunggu ni apa lagi nak main, ni apa lagi nak main. Tiba-tiba dia buat satu mimbar daripada nur, bawa main depan. Mimbar daripada cahaya. Kita apalah benda ni. Tiba-tiba malaikat bawa mai Nabi Daud alaihissalam. Kita hari tu tuan-tuan, kira kita ni tunggu je lah, tunggu. Nabi Daud alaihissalam naik atas mimbar, Nabi Daud baca kat kita kitab Zabur, kan? Nabi Daud alaihissalam ni tuan-tuan, suara paling sedap dalam dunia Nabi Daud ni, Allah bagi kat dia. Kita pun asyik dengar. Bukan pernah dengar kitab Zabur tu bunyi lagu mana, tu hari tu dengar. Ya Allah, sedaplah. Turun Nabi Daud AS, naik pula Nabi Musa baca kitab Taurat. Tu pertama kali kita dengar kitab Taurat. Siapa baca? Nabi Musa baca sendiri. Turun Nabi Musa AS, naik pula Nabi Isa baca kitab Injil. Tu pertama kali tengok Nabi Isa muka lagu mana, tengok macam mana kitab Injil sebenar-benarnya. Kita duduk tengoklah ni, mereka duduk baca tu bukan Injil, tu Bible yang mereka reka sendiri. Tulisan-tulisan dia panggil wise men, orang-orang penulis-penulis mereka yang mereka compile, mereka himpun, mereka kata tu Injil. Tu bukan Injil. Kita hari tu kita dengar Injil yang sebenar yang dibaca oleh Nabi Isa AS. Turun Nabi Isa AS, naik Nabi kita Muhammad SAW. Allah, tuan-tuan.
kita hari tu dengar Quran Nabi SAW baca sendiri. Kita pergi Mekah tuan-tuan, dengar Imam Masjidil Haram baca pun kita dah habis hati dah. Tidak lah. Teriak. Pasal apa teriak macam ni? Imam tu baca teriak. Imam tu faham dia baca apa. Yang pakcik teriak siapa? Pasal tu imam teriak. Betul lah dia tak faham pun baca. Sudah sekalian semua. Baik. Hari tu kita dengar Quran Nabi sendiri baca. Allah tuan-tuan. Seronok ni tuan-tuan, tak kerti nak cerita. Tak tahu nak cerita. Sebab tu kalau kita lah ni tak sedap bila dengar Quran, macam mana nak masuk syurga ni? Tuan faham tak ni? Sedap tak dengar? Kita duduk dalam kereta, dengar radio, tiba-tiba dia buku ayat Quran. Tuan-tuan rasa macam sedap dah dengar macam Quran tu. Kan tuan-tuan tukar channel lain. Ikhlas abang tu dia, ikhlas. Lah ni mau tanya angguk sungguh lah. Dengar Ustaz, iyalah tu. Faham dia tak? Sunat kita akan sedap. Tapi ahli syurga bila dia dengar Quran tambah Nabi baca, satu Quran tak puas dengar kan? Tak puas dengar. Kita ya Allah. Sampai Nabi habis baca pun rasa macam tak puas dah nak dengar lagi. Biar-biarlah Nabi SAW turun. Saya tak boleh nak bayang waktu tu macam mana keadaan kita, agak maklum macam ni tak dengar. Syok Allah, ya Allah. Kan? Agak lah. Tuan-tuan, bila Nabi SAW turun di mimbar, kita duduk tunggu lagi. Apa lagi nak main ni? Apa lagi istimewa nak main? Tiba-tiba tuan-tuan dengar satu suara di langit. Suara ni kita tahu suara Allah. Suara paling indah yang tak ada gambarannya di dunia ni. Dia kata, wahai hamba-Ku sekalian, kamu nak apa lagi hari ni? Allah, kita nak apa tuan-tuan? Nikmat punya banyak dah, makan pun sedap bukan main lah. Dengan tengok Nabi, dengan dengar baca Quran, rasa macam Allah tak mau apa dah. Cukup dah ya Allah, cukup dah. Nikmat apa aku dapat ni hari ni, cukup sangat dah. Allah kata, dah, hari ni ada lagi aku nak bagi kat kamu yang lebih istimewa daripada semua yang kamu dapat. Apa dia ya Allah, apa dia? Tiba-tiba terbuka langit. Terbuka langit. Keluar wangi-wangian, wangi yang sangat wangi. Terbuka langit yang berikutnya. Waktu tu terbuka hijab di antara kita dengan wajah Allah. Hari tu kita tengok wajah Allah tu lagu mana. Tuan-tuan, Allah yang kita sebut, antara perkataan mula yang kita sebut tu, kita kecil-kecil dulu ni. Allah yang kita duk semayang, yang kita duk menghadap dia, yang kita duk sebut, duk angkat tangan, duk sebut nama dia, yang kita duk merayu, merintih kat dia. Hari tu kita tengok dengan mata kita sendiri. Allah. Nikmat yang tak ada tandingan selain daripada yang tu. Nikmat paling istimewa, nikmat tengok wajah Allah. Lupa habis segala nikmat, tengok wajah Allah. Waktu itu kita buat apa? Dalam riwayat sebut, kita semua jatuh sujud. Sujud. Ya Allah, kami tak mau apa dah ya Allah. Kami tak mau apa dah hari ni ya Allah. Kamu nak apa lagi hari ni? Tak mau apa dah ya Allah. Kami nak redha-Mu ya Allah. Kami nak redha-Mu. Nak redha aja. Allah kata, aku dah redha dah kamu hari ni. Aku dah redha kamu hari ni. Hari ni, hari aku akan tunaikan segala janji-janji aku dulu. Kita dah mujahadah dah, kita dah bersungguh dah, kita dah tinggal maksiat dah, kita sungguh nak buat amal. Hari ni hari aku nak tunaikan segala janji. Dah ambil lah segala kenikmatan syurga. Tuan-tuan, sampai duduk depan Allah pun kita nak apa? Redha Allah. Ini nak bilang Syekh. Maka tuan-tuan, macam mana cara kita nak cari redha Allah? Tu mukadimah dia. Mukadimah dia. InsyaAllah kita ada berapa poin hari ni, 4 poin lebih kurang. Kita berhenti dalam pukul 12.30 lagi, insyaAllah. Gelak tak apa nak gelak. Mau nak gelak kenapa tu, beridang elok kat depan. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian. Baik, Saudara Muhammad. Tuan-tuan, yang pertama, macam mana cara untuk kita merebut redha Allah? Yang pertama tuan-tuan, ialah kita beriman dengan sungguh-sungguh iman kepada Allah. Bukan beriman main-main ni, beriman dengan sungguh-sungguhnya iman. Salli ala Sayyidina Muhammad.
Keridhaan Allah hanya boleh dicapai dengan beriman kepada Allah yang Maha Esa lagi Maha Kuat, iaitu dengan kita mentaati segala perintahnya, tenang dan yakin terhadap janji-janjinya. Inilah kelompok yang disebut sebagai mutmainnah. Para malaikat memanggilnya nanti pada hari kematian dia dengan menyebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang redha dan diredainya, dan masuklah ke dalam golongan hamba-Ku, dan masuklah ke dalam syurga-Ku. Surah Fajar ayat 27 sampai 30. Menurut Imam At-Tabari, an-nafsul mutmainnah tadi ni, jiwa yang tenang itu bermaksud jiwa yang sentiasa tenang dan yakin dengan janji Allah. Dia berjanji kepada mereka yang beriman kepadanya bahawa mereka akan mendapat kemuliaan di dunia dan di akhirat. Lalu mereka beriman dan percaya kepada janji tersebut. Sallallahu alaihi Muhammad. Dalam tafsiran lain, maksud nafsul mutmainnah ialah jiwa yang percaya dan yakin bahawa Allah adalah Tuhannya, tunduk pada perintahnya dan menerima segala ketentuannya. Pendapat yang lain pula menyebutkan jiwa yang tenang tadi ni bahawa dia yakin bahawa Allah adalah Tuhannya dan sentiasa bersiap sedia untuk mentaati dan melaksanakan perintahnya. Tuan-tuan, dalam hidup kita, kita berjumpa dengan dua benda. Yang pertama benda yang Allah suruh, yang kedua benda Allah larang. Tuan-tuan ikut yang ni je. Ikut yang ni. Sebenarnya bukan susah sangat, tapi kita berasa susah. Nabi kata, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang pada kamu, hendaklah kamu tinggalkan. Apa yang aku perintah pada kamu untuk kamu buat, hendaklah kamu lakukan dengan sedaya yang termampu oleh kamu. Tuan-tuan, dalam hidup kita setiap hari, tuan-tuan buat amalan fardu, amalan sunat. Tuan-tuan tinggal yang haram, tuan-tuan tinggal yang makruh. Tuan-tuan tahu tak pasal apa tuan-tuan mampu buat tu? Kita mampu buat tu sebab kita beriman pada Allah. Kalau kita tak beriman, kita sembahyang nak? Ni saya tanya Lecah jawab tengok. Tak lah. Kalau dia tak beriman, dia tak sembahyang lah. Tuan-tuan, kalau orang kata kat kita, ni, esok ni, YB tempat kita ni, nak bagi seorang 1,000. Ni, pukul 8 pagi, pi kat pejabat dia, pi ambil seorang 1,000. Ni, orang kampung, Taman Kenari ni. Pi. Tuan-tuan pi tak? Pi. Pukul 8 dia suruh pi, pukul 7 kelam. Dia panggil apa? Lepas subuh dia panggil kelam apa? Kelam apa dia panggil? Ada orang kampung sebut. Ha? Kelam. Tuan-tuan, kelam sepai. Subuh sepai. Subuh sepai pi dah. Duduk beratak lah. Tahu pasal apa? Yang dia buat saya macam tu. Beriman lah tu. Percaya. Ada orang tak pi. Dia duduk di rumah, kedai duduk makan hotel channel. Kata, hang tak pi beratak saya ni, satu kampung pi. Dia kata, tak ada berjaya Dia tu 10 cakap 12 tak boleh pakai. Dia tak pi tahu siapa? Pasal tak percaya. Kita tuan-tuan yang kita duk buat amal ni tahu pasal apa? Saya kita beriman lah. Tu yang kita buat. Ustaz kalau tak buat lagi Allah marah Ustaz. Tu yang buat. Kalau tak buat lagi masuk neraka Ustaz. Tu yang buat. Yang duk buat tu pasal apa? Itu tanda iman. Nabi SAW sebut tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad.
Seorang sahabat tanya, "Ya Rasulullah, qauli qaulan fil Islam." Ceritakan kepada aku tentang Islam. Ini satu perkataan dalam Islam yang aku tak tanya dah selain pada kamu, ya Rasulullah. Qala Rasulullah SAW, "Qul amantu billah thumma istaqim." Kamu kata kamu beriman kepada Allah, kemudian kamu istiqamahlah. Tuan-tuan, nak dapat istiqamah ni syarat dia iman. Istiqamah ni apa? Konsisten. Hari ni buat, esok buat, lusa buat, tulak buat, terus buat. Tu dia panggil istiqamah. Hari ni buat, esok tak buat, lepas tu buat pula, lepas tu tak buat. Tu dia panggil orang tak istiqamah. Sat buat, sat tak buat. Dia nak mai tahap istiqamah yang buat tiap-tiap hari ni, tuan-tuan tahu tak? Di iman. Orang beriman, dia akan istiqamah. Orang tak beriman, tak berapa nak percaya, dia sat dia buat, sat dia tak buat. Tuan-tuan faham tak? Contoh, Nabi SAW kata tentang Sayyidul Istighfar. Tentang Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar ni dia panggil Allahumma salli ala Muhammad, penghulu segala istighfar. Ya. Siapa hafal yang angkat tangan? Muslimat siapa hafal yang angkat tangan? Sayyidul Istighfar siapa? Ada? Ada. Masya-Allah. Siapa tak hafal yang angkat tangan? Siapa tak hafal? Tuan-tuan hafal? Siapa tak apa? Apa dua-dua tak angkat siapa? Yang tak angkat ni saya faham. Tawaduk. Tawaduk memang tak apa lah Ustaz. Tuan-tuan sekalian semua. Baik. Nabi SAW sebut. Ni saya nak bagi contoh. Nabi kata, "Man qalaha min nahari muqin biha, famata qabla ayyum siyafahu min ahli jannah. Wa man qalaha min al-laili muqin biha, famata qabla isbiha fahu min ahli jannah." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari. Nabi kata, siapa yang membacanya dengan yakin pada sebelah siangnya, lalu dia mati pada sebelah siang tersebut, maka dia daripada ahli syurga Allah. Siapa membacanya dengan yakin pada sebelah malamnya, lalu dia mati pada sebelah malam tersebut, maka dia daripada ahli syurga Allah. Siapa janji ni? Nabi janji. Nabi cakap saja-saja kan? Tak, perkataan Nabi wahyu daripada Allah. Allah pernah tak mungkir janji dia? Tak. Apa Allah janji dalam hadis ni? Siapa baca sebelah siang, lalu dia mati belah siang tu, dia ahli syurga. Siapa baca belah malam, lalu dia mati belah malam tu, dia ahli syurga. Tuan-tuan percaya tak janji ni? Kalau tuan-tuan percaya, tiap-tiap hari tuan-tuan buat. Maklum berapa lama dah duk buat Sayyidul Istighfar ni? Ustaz, 10 tahun dah Ustaz maklum duk buat, tak pernah tinggal. Pasal apa maklum tak pernah tinggal? Pasal Ustaz tu habaq itu ni, siapa buat sebelah siang, mati belah siang masuk syurga. Siapa buat belah malam, mati belah malam masuk. Makcik takut mati Ustaz, tak tahu nak mati bila. Tu yang makcik buat tiap-tiap hari tu. Nampak tak? Dia jadi istiqamah lah. Memang kita baca Sayyidul Istighfar. Tadi ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Tu Sayyidul Istighfar. Faham tak ni? Contoh yang kedua, Nabi kata apa? Idza sallaita subh faqul qabla an tukallima ahadan minan nas Allahumma ajirni minan nar sab'a marrat fa inna mitta min yaumika kataballahu laka jiwaran minan nar atau kama qala. Wa idza sallaita al-maghrib faqul
qabla an tukallima ahadan minan nas, Allahumma inni as'aluka al-jannah, Allahumma ajirni minan nar, fa in mitta min lailatika kataballahu laka jiwara minan nar, atau kama qala Rasulullah SAW. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Nabi kata, apabila kamu selesai solat subuh, maka katakan sebelum kamu bercakap apa-apa dengan manusia yang lain, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Seandainya dia mati pada siang tersebut, akan ditulis baginya perlindungan daripada api neraka. Dan apabila selesai solat maghrib, maka bacalah sebelum kamu berkata apa-apa, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Seandainya dia mati pada sebelah malam tersebut, maka akan ditulis baginya perlindungan daripada api neraka. Faham tu? Baca tak tadi maghrib? Baca. Kalau baca, malam ni nak pergi pun tak parah. Oh, jangan Ustaz, jangan. Melawak kot lain boleh Ustaz, kot tu jangan. Tapi kita tak tahu nak mati bila. Sebab tu dua amalan ni jangan tinggal setiap hari. Sayyidul istighfar, kalau dia mati hari tu, dia daripada ahli syurga Allah. Tidak ni. Yang ni, Allahumma ajirni minan nar, kalau dia mati hari tu, dia dapat surat, dia dapat perlindungan daripada api neraka Allah. Cantiklah doa ni. Orang yang beriman, dia macam mana? Dia akan buat. Sebab dia takut dia mati hari tu. Maka dia jadi orang yang istiqamah. Beriman atas apa? Beriman atas janji Allah yang Allah sebut kat dia tadi. Faham tuan-tuan? Sama juga dengan amalan-amalan yang lain. Nabi kata, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tujadhu tujahaka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Kamu jaga Allah, kamu akan dapati Allah berada di hadapan kamu. Apa maksud jaga Allah? Ni kita nak belajar ni, bukan nak belajar saja ni. Ni nak tahu ni, kita nak buat ni, nak buat sungguh-sungguh ni. Lepas mengaji ni, nak jadi sungguh ni macam yang kita mengaji ni. Boleh? Tahu pasal apa? Pasal main malam ni bukan main saja tuan-tuan. Betul tak ni? Kalau nak cerita penat letih tak ni? Letih main kak. Duduk rumah syok kan, tengok TV lagi best. Cucu ada kat rumah nak ulik cucu, syok. Saya buat cucu saya main kali Ada cucu tuan-tuan, amin tak? Tu ada. Tuan-tuan salih alaihi Muhammad. Faham tak? Duduk rumah. Tak, Allah nak bagi baik ni kat kita. Allah gerak hati kita main, Allah bagi lapang masa untuk kita main. Allah nak bagi kebaikan dekat kita. Sayang bila Allah bagi tapi dia tak mau ambil. Ya Allah, bagilah aku baik dunia, ya Allah bagi aku baik akhirat, ya Allah aku nak masuk syurga, ya Allah. Allah pun main panggil baik doa ni. Nah, buat amalan ni supaya ambil. Lepas tu tak mau. Buat tak? Tak buat. Pasal apa tak buat? Tadi minta sangat nak baik. Tak mau. Sombong kita dengan Allah. Faham tak ni? Nabi kata, yahfazillah, kamu jaga Allah, yahfazka, Allah akan jaga kamu. Apa maksud jaga Allah? Ni masih duduk dalam iman tadi ni. Baru poin yang pertama nak dapat redha Allah ni. Apa maksud jaga Allah? Maksud dia, yang pertama kata ulama mufassir, kamu melaksanakan yang fardu tanpa sambil lewa. Maksud dia, buat benda fardu bukan buat main-main, buat sungguh-sungguh. Kalau cerita semayang maghrib, cerita semayang zuhur, semayang pukul 4.30 pun semayang zuhur juga. Betul tak ni? Lagi tak masuk asar. Masuk asar dah pun semayang juga. Qadaan. Semayang juga tu. Faham tak ni? Tapi orang yang jaga Allah, dia bukan sakat nak semayang. Dia jaganya, dia semayangnya di awal waktu. Dia semayangnya berjemaah.
Dia semayangnya tuan-tuan kalau boleh nak duduk di saf paling hadapan di masjid. Dia perelokkan pakaian dia. Dia memakai wangi-wangian. Dia buh kopiah, buh serban atas kepala. Muslimat pakai pakaian putih yang cantik. Pasal apa ni? Sebab bukan setakat nak semayang, tapi nak buat yang paling afdal dalam semayang dia. Ni dia panggil orang jaga Allah. Faham tak ni? Kita duk heran kadang-kadang anak-anak kita ni tuan-tuan. Dia tunggu ujung-ujung baru dia semayang. Kita suruh dia semayang daripada pukul 1:30. Pergi semayang kah? Geram bunyi tu. Pergi semayang. Orang tahu Ui, geram kita. Hang ni lah boleh dacah lagi. Tuan-tuan, kita suruh daripada pukul 1:30, pukul 4 lagi baru dia semayang. Walhal habaq dia. Ni, hang semayang pukul 4 lagi pun 4 rakaat juga. Hang semayang pukul 1:30 pun 4 rakaat juga. Kalau hang tunggu pukul 4 tinggal 2 rakaat, tak apa juga. Tu bunyi angok juga kat mana. Tak apa juga. Walhal boleh. Tak. Kita pun panggil tu heran sungguh lah. Tunggu ujung-ujung siapa lah. Kalau tunggu ujung dia makin kurang, tak apa kat sama kat tuan-tuan. Tak kan? Tak, buat 4 tuan-tuan. Tapi bukan setakat 4 rakaat nak buat. Nak buat 4 rakaat dengan sesempurna mungkin. Pasal apa? Kita jaga Allah, Allah jaga kita. Tuan-tuan, yang kedua, ulama sebut jaga Allah ni apa? Kamu melakukan yang sunat dengan bersungguh-sungguh. Sebut aja amalan sunat dia nak buat belakang. Orang kata buat tahajud, nak buat paling kurang 2 rakaat. Buatlah tuan-tuan. Buat. Ni umur-umur kita ni tuan-tuan ni. Umur-umur kita ni lah. Tahajud tak boleh tinggal dah kot. Tak boleh tinggal dah. Paling kurang 2 rakaat sudah lah. Kau rasa tak boleh. Kita ni bukan jenis mayang nyak-nyak pun. Dan mayang, tak ada muka 2 rakaat mana ni. Ambil lah 15 minit, 20 minit sebelum subuh tu pergi azan Allahu Akbar, semayang azan 2 rakaat jadi ya. Bagi istiqamah 2 ni pun tak apa dah. Mana ni? Usali sunatan tahajud dah. Belajar-belajar buat. Qabliyah subuh tak patut tinggal dah. Tambah-tambah geng-geng duk main masjid. Memang tak patut tinggal dah qabliyah subuh ni. Khairun minad dunya wa fiha, lebih hebat pada dunia dan segala isinya. Tak patut tinggal dah. Dulu kita tinggal banyak dah tu. Puas dah tinggal dulu ni. Puas dah tinggal dulu ni. Ni waktu nak kena buat dah. Duha kena buat dah. Duha tak boleh tinggal dah. Berapa rakaat duha nak kena buat? 4 rakaat. Nabi SAW suruh buat 4. Nabi SAW tanya, sahabat tanya Aisyah, Nabi SAW kalau dia buat duha berapa rakaat? Nabi kata, Aisyah kata arba'an, 4 rakaat. Dan Nabi SAW tambah sesukanya. Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang lain, dalam satu riwayat Allah menyebutkan, ya ibni Adam irka'li min awalin nahari arba'an, wahai anak Adam, rokoklah kepada aku pada awal siangnya dengan 4 rakaat, maka aku akan mencukupkan sehingga ke akhirnya. Nabi SAW sebut satu hadis yang lain, man sallat duha arba'an wa qabla al-ula arba'an banallahu lahu baitun fil jannah. Siapa yang semayang duha 4 rakaat dan semayang sebelum zuhur 4 rakaat, maka Allah akan membina untuknya satu rumah dalam syurga. Tu semua saya sebut dalil-dalil semayang duha 4 rakaat. Buatlah, kena buatlah, belajar buat. Mana yang sebab bab duha boleh kat muslimat. Yang ni boleh kat depa. Kita balok ni. Sombong dengan aku pun. Baloklah tuan-tuan nak buat, ya Allah. Kena paksa buat, kena paksa. Faham tak ni sini? Demikian sunat witir. Sunat-sunat rawatib dengan cerita lah. Ini kena buat lah. Sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah kena buat lah. Faham tak ni? Tuan-tuan, kita nak jadi orang yang jaga Allah ni. Jaga Allah. Jadi kita orang mengaji, jangan buat sama macam orang tak mengaji. Kita duduk main masjid, tak patut kita ni amalan sama macam orang yang tak main masjid. Tak patut. Pasal kita tahu. Faham tak? Paling tidak, bila tuan-tuan nak buat semayang sunat ni, tuan-tuan kena ingat satu benda je. Kalau tuan-tuan malas sangat nak mayang sunat ni, tuan-tuan perlu ingat satu benda je. Mayang aku tadi, fardu tadi, punyalah teruk. Tidak. Mayang maghrib tadi elok tak? Cabak main. Rasa macam khusyuk sangat dah mayang maghrib ni. Allahu Akbar. Ya Allah, khusyuknya hari ni. Ya Allah, tu tak khusyuk lah tu. Nak melilau mata, memotak, fikir macam. Tuan-tuan saya sebab faham. Kalau rasa
tahu semayang kita sangat tak sempurna. Malaikat, Allah tanya, malaikat, dia ni orang semayang tak? Semayang ya Allah. Semayang dia lagu mana? Macam kembuk. Sungguh lompang no koyak no cari ini. Malaikat, dia dah main sunat tak? Ada ya Allah. Ambil pahala sunat dia, tampung bagi elok. Lepas tu baru Allah nak tengok pahala amal yang lain. Kalau tak, tuan-tuan sekalian, pahala semayang kita tak cukup sampai Allah nak tengok amalan pahala-pahala yang lain. Itu kunci dia. Kalau tuan-tuan rasa malas sangat, tuan-tuan fikir itu je. Assalamualaikum. Lepas mayang fardu tu fikir, teruknya mayang. Paksa diri pilah sat. Ya Allah. Mayang. Allahu Akbar. Terang nak mayang ya tuan-tuan. Dah mayang tak apa lah. Hai. Sekejap lepas isyak lagi siapa tak mayang jaga. JK tunggu depan pintu. Mayang lagi tak payah masuk mayang. Allah, buatlah tuan-tuan, bukan untuk orang lain, untuk kita. Untuk kita, bukan untuk orang lain, untuk kita. Faham tak ni? Jaga. Amalan-amalan sunat kena jaga. Boleh baca Quran, zikir. Tuan-tuan, yang ketiga, jaga Allah ni apa? Jaga Allah ni meninggalkan yang haram. Ni tak payah cerita mengenai buat. Benda haram semua tinggal. Mai haram aja tinggal. Tak bincang dah. Faham ni lagi? Orang kata ni daripada 4 tahun ni ada tak ada sijil halal lagi. Tak payah buat, tak payah ambil lah. Faham tak ni? Kata yang ni tak ada sijil halal. Tak tahu. Yang keempat, jaga Allah ni apa? Membina satu tembok di antara dia dengan yang haram, namanya syubhah. Maksud dia, orang yang jaga Allah ni sebelum sampai haram dia berhenti dah. Berhenti sebelum haram ni apa dia? Syubhah. Allah sebut, Nabi sebut, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa asyubahati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Wa man waqa'a fi syubahati waqa'a fil harami. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Muslim. Nabi SAW sebut, yang halal tu jelas, yang haram tu jelas. Namun ada di antara keduanya yang nama syubhah, yang ramai orang tak tahu tentangnya. Siapa yang berjaga-jaga daripada syubhah ni, maka dia telah menjaga agamanya dan menjaga kehormatan diri dia. Siapa yang ambil syubhah ni, kemungkinan dia jatuh dalam haram. Faham tak ni? Kita ni yang duduk dalam masjid ni tuan-tuan sekalian, dan duduk luar masjid sebagainya, nak kena ada satu tuan-tuan sekalian, dia panggil apa? Tak, warak sikit. Tak warak lagu mana? Tengok kalau benda tu macam boleh tak boleh, boleh tak boleh, boleh tak boleh, tuan-tuan tak payah ambil Faham tak ni? Ataupun satu benda tu orang kata apa? Ada orang kata halal, kata haram. Kau ni kata halal, kau ni kata haram. Kita kata apa? Tak payah. Faham tak ni? Nabi kata, dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan benda yang meragukan kamu dan ambil yang sahih. Yang rasa tak ragu ambil. Kalau rasa boleh tak boleh, boleh tak boleh, boleh tak boleh, tinggal. Kena buat lagu tu kot. Dah lah ni kena buat lagu tu dah kot. Mayang tak khusyuk, ibadat tak sedap. Tahu pasal apa? Duk ambil syubhah banyak-banyak. Duk ambil syubhah banyak sangat. Faham tak? Tuan-tuan, kita tahu tak kena lah ni. Tak kenapa. Kena cari yang orang Islam buat. Sungguh kan? Macam saya duduk dalam bidang ni, tuan-tuan, saya tahu lah Allah. Tuan-tuan tahu tak 70% daripada makanan yang tuan-tuan duk beli tu, 70% yang ada cop halal, mau bukan Islam buat. Daripada 10 tu, 3 je orang Islam buat, 7 lagi orang bukan Islam buat. Saya nak tanya, kalau maklum masak kan, nasi goreng kan, pagi-pagi masak nasi goreng, selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa jadi dengan masakan kita tu? Sedap tak? Sedap serupa je. Selawat tak selawat serupa je. Apa jadi dia? Berkat. Berkat bukan dia kira nombor tuan-tuan. Berkat sagi anak-anak kita jadi baik, makanan jadi berkat, yang kurang jadi cukup. Pasal apa? Kes selawat dia. Kalau bismillah, Nabi kata benda yang harus pada syarak namun tidak dibacakan bismillah padanya, tidak disebutkan nama Allah padanya, maka terputus, hilang berkat.
Kalau ada orang masak, dia seorang ni baca bismillah, seorang tak baca bismillah, tuan-tuan nak makan yang mana? Makan yang orang baca bismillah. Pasal apa? Pasal berkat. Faham tak ni? Ini bukan tak bismillah. Yang kita duk makan tu bukan orang tu tak bismillah, baru lepas sembah tokong ya. Faham tak ni? Tuan-tuan pergi tak makan kedai tu? Pergi kedai, tak lalu kot Ustaz. Sama lalu tu, bak kuk teh, muntah selalu. Tak pi kot. Kedai tak pi, tapi barang dalam plastik tu, barang yang dekat kedai yang duduk dalam plastik tu, manufactured by Tai Kucing Sdn Bhd. Beli. Nak ni. Tuan faham ke cerita apa ni? Jagalah, jaga benda masuk dalam perut ni. Tuk sembahyang tak sedap, sembahyang tak khusyuk, ibadat tak sedap. Pasal semua masuk dalam perut kita. Hadis yang saya baca ni, halal haram syubhah tu, lah tahu hadis Nabi kata apa? Last sekali Nabi kata apa? Inna fi kulli jasadin mudghatan. Idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Nabi kata halal haram syubhah, siapa jaga syubhah dia jaga agamanya, jaga kehormatan dirinya. Lah Nabi kata apa? Sungguhnya pada tubuh kamu ada seketui daging. Kalau elok daging ni elok seluruh tubuh, kalau buruk daging ni buruk seluruh tubuh. Itu adalah hati, kata Nabi SAW. Pasal apa awal Nabi amat halal haram syubhah, lah Nabi sebut hati? Sebab apa yang kita makan, itulah yang akan jadi, itu yang kita akan jadi. Haram makan, tubuh kita akan buat benda haram belaka. Makan yang syubhah, tubuh kita akan redah apa saja kita tak kira. Tu jaga. Apa ni? Baik. Hasil daripada kita jaga Allah yang 4 tadi ni. Ingat yang 4 tadi saya sebut apa ni? Yang wajib buat elok, yang sunat sungguh-sungguh buat, yang 3 haram berhenti, yang keempat jaga syubhah. Apa dia akan dapat? Allah akan jaga dia. Macam mana Allah jaga dia? Yang pertama tuan-tuan, Allah akan jaga akidah dia. Akidah dia tak sesat. Tuan-tuan tengoklah ni macam-macam tuan-tuan sekalian. Dia berasa dia betul. Kita abang salah ni. Tak, aku betul. Ulama semua kata salah ni. Tak, aku betul. Hanya fitnah aku. Pula dah. Kita pula fitnah dia. Ada budak-budak dah buat merepek tu lah. Kita tegur, jangan buat macam ni. Sekali apa mau guna pula. Siapa kamu belagak Tuhan? Dia kata kita pula belagak Tuhan. Kita sedar macam mana? Tahu pasal apa je itu? Pasal Allah gelincirkan akidah dia. Tuan-tuan, akhir zaman Nabi SAW sebut, iman kita akan keluar daripada hati-hati manusia ni macam anak panah keluar pada busur dia. Dia cupi sampai tak berasa. Dia tak tahu. Dia cakap, dia buat. Yang pertama sekali, Allah, bila Allah jaga kita, iman kita Allah jaga. Yang kedua, Allah akan limpah keberkatan dalam hidup dia. Berkat dalam hidup ni lagu mana? Tuan-tuan, bukan sekat makan je berkat. Bukan sekat rezeki je berkat. Waktu berkat, usia berkat. Saya nak bagi satu contoh je waktu berkat. Tuan-tuan, selama saya duduk cerita, tuan-tuan boleh faham ke cerita apa ni? Boleh faham kan? Saya masih duduk dalam sequence je kan? Dalam susunan dia. Kalau terkeluar, tuan-tuan beritahu katanya. Tuan-tuan, saya nak bagi satu je contoh. Bila Allah bagi kat kita berkat waktu. Kita ni duduk sibuk buat kerja sehari-hari. Muslimat dengan kain. Laki-laki dengan kerja. Tak muslimat dengan kain. Pagi-pagi basuh kain. Buat apa tu? Basuh kain. Sekali mesti dah kain. Lepas tu, pergi mana ni Mama? Tak nak pergi mana Mama? Dipak kain. Lepas tu, kerja kain. Orang lelaki dengan kerja. Pergi mana tu? Ada kerja. Kalau Mak, banyak kerja. Relax Mak, tak ada kerja. Ini kan kerja ya. Tuan-tuan, kita punya duduk sibuk sehari-hari ni tuan-tuan. Salih Allah Syekh Muhammad. Ada kawan kita, kalut dah lebih dari kita ni. Tu kita tanya kadang macam Quran lah ni, baca. Aku kalut pun tak ada baca. Tapi kita tengok dia kalut lebih dari kita ni. Baca Quran. Banyak mana baca Quran? Alhamdulillah dapat sejuzuk. Lah, sejuzuk. Aku juz saya dapat. Juz orin bagi tadi. Quran tak jumpa. Mayang Duha ni, mayang. Orang rakaat 4. Aku tak dan kita terlepas betul je. Tuan-tuan nampak tak? Walhal dia sibuk lebih daripada kita. Tahu pasal apa dia dapat? Tahu apa Allah bagi dia? Berkat waktu.
Tuan faham tak? Imam Nawawi rahimahullah, dia wafat dan dia meninggal sekitar umur dia 45 tahun ya. Tapi buku-buku karangan dia berpuluh-puluh buku. Kitab Riyadhus Salihin tu yang menghimpunkan hampir 2000 hadis. Kitab Al-Azkar tebal tu tak kira lagi kitab-kitab yang kecil-kecil. Mana dia dapat waktu dengan dia duk himpun? Lah ni senang tuan-tuan nak buat buku. Tuan-tuan nak 40 hadis apa? Tuan-tuan masuk dalam internet, cari keluar semua. Dulu nak dapat satu-satu hadis, nak kena berjalan pergi beribu-ribu kilometer, kadang beratus kilometer, pergi cari ulama tu ambil hadis. Bila masa ni Allah bagi kat dia berkat waktu. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, tuan-tuan, dia boleh semayang sehari semalam 150 rakaat. Bukan baca macam kita kalau semayang 20 rakaat 7 minit tarawih ke tu? Faham tak? Allahu Akbar, amin. 20 rakaat 7 minit settle cepat tuan. Depa baca Quran dengan tertib. Ngapa 150 rakaat satu hari semalam? Tuan-tuan, tu tak kira Quran lagi. Imam Syafi'i boleh khatam 2 kali Quran dalam bulan Ramadan sehari. Bulan biasa sehari khatam sekali. Tuan-tuan fikir tak? Sebulan khatam 30 kali. Bulan Ramadan Imam Syafi'i khatam 60 kali Quran. Tak buat benda lain lah. Buat buku tulis punya banyak, kitab tulis, mengajar lagi, pula fatwa lagi. Mana waktu dia? Allah bagi berkat waktu kat dia. Bila Allah jaga kita, Allah akan bagi benda ni, berkat waktu. Lepas tu kita tengok alim ulama kita, hidup dia ni lagu mana alim ulama ni? Saat-saat duduk tani, dia duduk tani pula, dia ni keluar ni pula, dia tulis buku pula, dia pergi ceramah ni pula. Tengok kita kata, loh, dia ni lagu mana? Allah limpah berkat waktu kat dia. Pasal apa? Pasal Allah jaga dia. Faham tak ni? Yang ketiga, Allah jaga dia daripada musuh-musuh dia. Tak ada orang yang boleh menyakiti dia. Orang nak buat khianat kat dia. Walaupun nampak-nampak kadang-kadang orang khianat dia, orang fitnah dia, tak, dia duduk dalam pemeliharaan Allah. Walaupun Allah musuh buat khianat kat dia, khianat yang dia terima pada musuh tu hanya menggandakan pahala dia. Tuan-tuan, dan yang paling penting tuan-tuan sekalian, Allah jaga apa? Allah jaga akhirat dia. Dia akan selamat sampai dia masuk syurga Allah. Tuan-tuan, jaga Allah. Ni yang pertama, dia panggil orang yang beriman. Beriman dengan sungguh-sungguh iman. Faham tak? Justru yang pertama ni, orang yang benar-benar ingin mencari keredaan Allah mestilah mengikhlaskan niat. Hanya keredaan Allah yang dia cari. Bukan sanjungan manusia, bukan pujian orang ramai, bahkan bukan pun untuk kepuasan diri sendiri. Dia buat yang halal, dia ambil yang Allah suruh, dia tinggalkan apa yang Allah larang. Semua dia buat semata-mata kerana Allah, bukan pasal siapa-siapa. Dia faham kan? Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama sejam syarah, yang kedua sejam lagi. Memang pukul 12 sungguh buat gaya. Tak tuan-tuan, lagi dalam pukul 9.30 tu kita berhenti. Boleh kan? 9.30 lagi kan? Boleh kan? Boleh, macam bunyi 10 tadi. 9.30 tu berhenti ya. Baik tuan-tuan, yang kedua, nak cari redha Allah ni tuan-tuan, dia ni orang yang memahami keutamaan atas amalan-amalan dia. Yang mana lebih afdal untuk dia buat. Kadang-kadang dia berasa macam, ni aku kena buat. Tak, ada benda yang lebih baik yang kena dia kena buat. Maksudnya, dia buat amal berdasarkan kepada ilmu dia. Contoh, seorang lelaki berjumpa dengan gurunya Bashar bin Al-Harith Al-Hafi, imam yang alim, wara' dan zuhud. Dia pi untuk minta izin untuk pi menunaikan haji kali kedua selepas dia menunaikan haji yang fardu pada tahun sebelumnya. Ni tuan-tuan, amalan kita yang sepatutnya kita kena ada. Tuan-tuan tahu tak, dalam hidup kita kena ada seorang guru mursyid. Tahu guru mursyid, guru yang bimbing kita, tunjuk kita. Guru ni tuan-tuan, dia ada 3 peringkat.
Yang pertama, dia panggil salli ala Sayyidina Muhammad muallim. Muallim. Muallim ni orang mengajar. Ramai muallim. Ustaz-ustaz yang mengajar kita ni ramai muallim. Dekat sekolah pun ramai muallim. Dia mengajar je. A, B, B. Puasa, puasa. Zakat, zakat. Gitu. Mai peringkat atas sikit, dia panggil murabbi. Murabbi. Murabbi ni apa? Ulama kata, ilmu yang dia bukan hanya sekadar di lidah, tapi ilmu tu sampai masuk dalam diri dia. Semayang, semayang. Dia pun semayang. Semayanglah tahajud. Dia suruh main tahajud. Dia pun main tahajud. Ini dia terkejut. Ni. Tuan-tuan, semayanglah tahajud. Saya Alhamdulillah pagi tadi telah jawab subuh. Jadi cerita dia suruh orang buat, dia buat tak? Ni murabbi. Dia memimpin manusia kepada Tuhan. Dia sangat sayang dekat umat. Ini murabbi, tertanda murabbi. Dia dia pujuk, bukan sekat suruh. Kita kena ni 10 awal daripada Zulhijjah ni, kita kena buat amalan ni 1 2 3 4. Tak, murabbi bukan macam tu. Murabbi ni, mainlah kita buat sama-sama. Kita ni dah lama dah, kita dah tak buat lama, mai kita buat sama-sama. Mai kita sungguh-sungguh buat. Dia duk pujuk-pujuk orang, ni murabbi. Tu sifat seorang murabbi. Faham tak ni? Padahal dia kan kenal pun. Faham? Mai peringkat atas lagi satu nama mursyid. Mursyid ni tuan-tuan, kadang dia tak payah cakap. Kita duduk dengan dia pun kita teringat nak buat ibadat dah. Tengok muka dia, muka rasa gelisah, ya Allah, rasa macam dia pi tengok muka guru mursyid tu, dia dah tenang dah. Itu mursyid. Kita kalau kawan kita mai tengok muka kita serabut, lagi serabut dia. Mursyid ni tuan-tuan, Allah, macam tu keadaannya. Dalam hidup kita kena ada seorang nama guru mursyid. Tuan-tuan kena ada orang ni. Ulama hebat-hebat, ulama-ulama hati dia panggil. Mana? Yang percakapan yang menyentuh hati, yang tiasa bimbing kita, kena ada. Dan setiap kali kita nak buat apa dalam hidup kita, tuan-tuan, tuan-tuan cuba minta izin dia. Tanya dia. Tuan-tuan nak tukar kereta. Saya setiap kali tukar kereta, saya akan telefon guru saya. Tuan-tuan, sungguh. Tadi pun dia telefon sekali. Tadi. Tu ada bunyi lah tu. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ustaz sihat? Sihat. Ni kan kereta saya ni kan, lalu rosak je, rosak ni, masuk workshop rosak. Ustaz nak tukar kereta boleh tak? Kereta apa ni? Boleh. Silakan. Siru ala barakatillah. Mudah-mudahan Allah bagi berkat. Buat. Tunggu ke tak? Tak payah je kot. Tak payah. Sampai teratur kita tak cakap. Pasal kita kadang-kadang kita tak ada bimbingan. Ni tengok macam mana ulama ni. Dia pergi jumpa tok guru dia. Tak nak pergi apa? Dia nak pergi haji. Dia nak pergi haji. Dia nak pergi haji kali kedua, dia orang ada duit. Lalu dia kata kat tok guru dia, "Tok guru, saya nak pergi haji. Tahun lepas saya pergi dah. Tahun ni Alhamdulillah Allah bagi rezeki lebih. Tahun ni rasa nak pergi lagi sekali." Waktu tu mungkin tak kena kota-kota haji apa kot. Kita kalau kena kota haji tak boleh. Tapi boleh juga kot nak. Ya, ambil pakej-pakej yang mahal-mahal tu boleh pergi. Dia kata dia nak pergi tahun ni sebab dia punya kemampuan untuk dia pergi. Lalu tok guru dia Bashar ni dia tanya pada lelaki tersebut, apa yang mendorong kamu untuk pergi haji tu? Adakah sebab kamu ni orang yang zuhud, yang kamu tak memerlukan harta dunia, maksudnya duit tu patutnya boleh beli rumah ke, boleh belanja ke, boleh bermewah sikit. Tak, kamu tak perlu duit tu untuk kamu pergi haji. Kamu nak guna duit tu untuk pergi haji. Pasal tu ke? Terfaham kan soalan itu kan? Kamu ni zuhud kan? Ataupun kamu ni sangat merindui Baitullah. Kita pergi haji mesti, pergi umrah mesti balik teringat tu kan? Tidak lah. Jadi pilah lagu mana kena tipu dengan agensi ke, sampai kelang kabut lagu tu lagu ni, janji duduk 2 orang jadi 4 orang ke, macam-macam lah. Dia janji nak makan kat sana berani, tiap hari pipi sana makan ikan kering ke, tak tahulah. Tak puas hati lagu mana pun, balik-balik tu teringat Nabi pula. Memang macam tu. Tengok ni orang nak pergi haji duk labbaik Allahumma labbaik. Oh, kita duk teringat dah. Oh, kita duk seronok dah tuan-tuan. Semua orang pergi haji semua macam tu. Semua orang biasa tengok Kaabah, pernah rasa Baitullah, semua akan ada rasa yang sama.
Tak ingat Nabi. Tok Guru dia tanya, apakah kamu sebab kamu rindukan Baitullah? Ataupun yang ketiga ni, kamu nak pi ni sebab kamu nak mencari keredaan Allah. Yang mana satu? Agak-agak dia jawab apa tuan-tuan? Tajuk hari ni pun tajuk mencari keredaan Allah. Jawab yang tu lah. Dia kata apa? Dia nak cari keredaan Allah. Dia nak cari keredaan Allah. Maka Bashar bertanya kepada dia. Ulama tu tanya kepada dia, berapa belanja kamu yang kamu sediakan untuk perjalanan tersebut? Kamu nak keluar ni, berapa belanja dia? Lelaki tu kata 2,000 dirham. 2,000 dirham ni tuan-tuan, 1 dirham nilai dia sekok ayam. Lebih kurang RM20 lah kot lah. Betul tak Muslimat? Tak tahu, tak nak beli ayam. Dia ni makan daging kambing tiap hari. Tak tahu ayam. Lebih kurang lah. Lebih kurang. Kalau RM20 kali dengan 2,000 dirham, masuk berapa ribu? Lebih kurang 40,000. Ada? 2,000. Lebih kurang tu lah. Berapa matematik teruk sebuah aku ke apa macam. Banyak lah. Banyak. Tuan-tuan, kita masih simak tuan-tuan. Banyak. 2,000 dirham. Bashar kata, ulama tu kata, mau tak aku tunjukkan kepada kamu cara untuk kamu dapat redha Allah yang kamu nak tu dengan cara kamu duduk ni ya? Duduk dalam negeri kamu ni ya? Kamu tak payah pergi mana? Duduk ni ya? Dah nak redha Allah, kalau nak rindu Baitullah, sana lah tempat dia. Tiap ni. Kalau kamu nak pergi tawaf kat sana lah. Dan dia sebut kata dia nak redha Allah. Redha Allah. Mau tak aku nak tunjuk cara kamu dapat redha Allah walaupun kamu tak payah pergi sana. Duduk kat sini je. Lalu lelaki tu kata, sudah tentu saya mau. Jadi ingat cakap Tok Guru. Kalau kita Tok Guru kita kata lagu tu, kita kata apa? Tak apalah, saya nak pergi jugalah. Dari mana nak pergi? Tu kata, dah lah. Saya tunjuk cara. Tak payah pergi sana pun tak apa. Duduk sini pun tak apa. Tapi dapat juga lah. Tak apalah, saya nak pergi. Dan dia nak pergi. Dia ni dia nak redha Allah tu. Maka lelaki tu kata apa? Sudah tentu saya mau. Lalu Bashar menjelaskan, kamu pergi cari 10 orang yang tak mampu untuk membayar hutang dia, maksud orang miskin, dan kamu pergi tolong selesaikan hutang-hutang mereka. Kamu pergi kepada seorang fakir agar dia dapat meluruskan kekusutan dirinya, orang yang mempunyai tanggungan supaya ahli keluarga yang ditanggungnya dapat mengecapi kehidupan yang selesa, penjaga anak yatim agar dia dapat membahagiakannya. Kalau hati kamu sanggup memberikan kepada salah seorang daripada mereka, maka lakukanlah. Sesungguhnya kamu memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang Muslim, menolong orang yang susah, melapangkan kesempitannya, membantu orang yang lemah adalah lebih afdal daripada 100 kali haji selepas menunaikan haji yang wajib. Faham tak ni? Salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu Bashar berkata lagi, sekarang katakan kepadaku wahai rajul, ini lelaki, yang mana satukah engkau pilih? Katakan kepadaku apa yang ada dalam hati kamu. Maka lelaki itu bercakap, wahai Abu Nasr, aku lebih berharap untuk aku bermusafir ke Baitullah. Nampak tak? Semua kita tak payah cerita lah hebat lagu mana, cerita apa pun tak. Dia nak pi cerita dia. Cerita dia nak pi. Lalu Bashar berkata kepadanya, sesungguhnya harta benda jika dikumpul daripada kekotoran dagangan dan jalan-jalan yang syubhat, dia akan menuntut jiwa kita supaya memenuhi kehendaknya. Maka kita akan lakukan amal soleh, kita akan lakukan amal yang zahirnya nampak soleh, tapi Allah enggan menerima kecuali daripada orang-orang yang bertakwa. Dia tipu kita ya tuan-tuan. Faham tak ni? Dia nampak macam baik benda ni aku nak buat ni.
walaupun orang jelas kat dia, tak, sebenarnya ni kamu selesai yang tu lebih istimewa untuk kamu. Tak, dia nampak yang tu. Pasal apa? Pasal harta yang dia dapat tadi ni duk nipu dia. Kita pun duk lagu tu rasa no. Anda faham tak? Dia hilang keutamaan. Dia tak tahu yang mana lebih utama untuk dia buat. Ni kita tuan-tuan, ada dekat kita Allah bagi lebih sikit tuan-tuan sekalian. Berulang pi umrah tiap tahun. Ada? Kan? Nak pergi umrah. Mula-mula dia pergi umrah, orang buat kenduri kampung dia. Kali kedua dia buat umrah, orang pergi buat kenduri lagi. Tahun ketiga, tahun keempat dia pergi, orang buat tak tahu lah. Tak nak buat kenduri, dia tak tahu nak. Tak tahu pergi, tak tahu balik. Pergi mana hari tu ni, lama tak nampak. Pergi umrah. Oh ya ke? Dia tak apa, tuan-tuan, tak rasa apa dah. Berulang sangat. Tuan-tuan, saya selalu sebut, kalau dia paduk tanya saya lah orang macam ni, saya kata apa? Apa salahnya duit yang kamu rasa kamu lebih tu, kamu pergi bagi orang yang tak pernah rasa nak pergi umrah lagu mana. Pergi dekat masjid, ada ijik masjid, orang yang duk khidmat kat masjid, tok siap masjid tu. Pergi kat dia, Haji, pergi umrah tak lagi? Teringilah nak pergi. Tak pergi? Pergi, tak ada duit lah. Ni, ambil duit ni, Pak Long pergi umrah. Ui, dia sujud syukur tuan-tuan. Tengok ni. Dia balik rumah, dia buat kenduri tuan-tuan, dia punya seronok tuan-tuan tengok dia doa kita tiap hari. Kita pi belum tentu Allah terima je. Kita pi hantar orang pi tuan-tuan, pahala dia dapat kat kita solid sikit pun tak kurang. Tapi kita tak jenis orang lagu tu. Kita kira kita ya. Saya selalu pesan kadang-kadang ada yang nak bawa anak-anak kecil-kecil, baby-baby. Kena jemaah-jemaah saya nak bawa baby sekali. Saya selalu kata tak payahlah, kalau boleh tak payah. Pasal apa? Pasal jumlah dia lebih kurang sama macam orang besar lah. Dia bukan 50%. Dia kurang dalam 30% je. Faham tak? Kalau harga 7,000, budak baby tu kena bayar lebih kurang 5,000. Lepas tu terangkat dah umrah dia. Terangkat dah umrah wajib kat dia. Tak, dia belum balik lagi. Nanti dia balik, dia kena pergi lagi sekali pula. Lepas tu duduk kat sana, kalut pekan nak pergi lak jaga. Nah, hari ni abang pergi dulu tawaf lagi, nanti balik cek pula jaga, abang betul abang jaga cek nak pergi pula. Rugi tuan-tuan, kalau anak tu tak ada kat situ, dua-dua boleh pergi. 2 kali dapat umrah. Betul tak ni? Ambil duit yang rasa macam lebih tu, pergi bagi tu. Orang-orang yang rasa dia perlu untuk bagi kat dia. Orang yang nak cari redha Allah ni, dia melihat keutamaan lebih daripada kepentingan diri dia sendiri. Tapi payah no. Payah tuan-tuan. Pasal benda tak nampak. Kita nak kat kita. Ada tu kisah. Sebab raya dekat 2 ni lah. Yang 2 lagi kita sambung. Tak boleh janji, saya suruh main pula. Tapi seronok saya main ni, seronok tuan-tuan Rai, insyaAllah. Ada tempat-tempat bila kita main tu seronok, rasanya tak mau berhenti. Tapi tengok tuan-tuan macam duk gelisah tu, macam aduh. Saya kali tengok tuan-tuan, kesian. Dia ada lepas pukul 9, tuan-tuan tengok dia ada sikit tahu dia. Saya nampak lagi dia lonjok kaki, dia urut betis, dia picit ibu jari. Tu signal, siap berhenti dah lah. Itu dia signal, dia boleh nampak. Lepas 9.30 lagi dah tuan-tuan tengok. Dia tengok 3 muka. Tengok muka jam, tengok muka ustaz, tengok muka pintu. Tengok muka jam, tengok muka ustaz, tengok muka pintu. Dan dia beralih tengok muka kawan dia. Kau apa nak berhenti? Tu dah faham dia. Tuan-tuan, ada satu riwayat Salih ala Syekh Muhammad. Dia Salih ala Syekh Muhammad, dia duduk di rumah dia tepi rumah anak yatim. Dia ada satu pokok kurma. Pokok kurma ni satu tu je yang dia ada. Tu je harta dia. Dan dia ada buah yang kadang ada, kadang tak ada. Gitulah, pokok pun dah macam laih sangat dah. Tapi tu je harta dia. Laih lagu mana pun tu je yang dia ada. Dia sayang lah. Budak-budak ni, budak-budak, dia pun suka lah duk pergi ambil buah kurma tu kan. Pergi ambil kurma. Dia marah lah. Dia tak suka. Budak-budak mah tu. Macam kita, kau pelam mah kita. Duduk ranu melak tengok bungkus, esok tinggal getah datang tak. Nak marah budak-budak kan, dia balik masjid dia pederah buah kita tu.
Tuan-tuan saya Muhammad, dia duduk pergi ambil buah, dia marah. Jangan duk kacau buah aku, jangan kacau buah aku. Berita ni sampai kat Nabi SAW. Nabi SAW pun pergi jumpa pakcik tu. Dia kata, pakcik, mau tak? Mau tak? Ni, saya nak offer kat pakcik. Satu pokok kurma yang sangat besar dalam syurga. Yang teduhan dia ni bertahun-tahun. Kalau masuk teduhan dia bertahun-tahun lagi baru boleh keluar. Punya luas, punya besar buah kurma tu, pokok kurma tu dalam syurga. Pakcik mau tak? Dia dah mau. Macam mana nak dapat ni? Macam mana nak dapat tu? Pakcik, ni pokok kurma yang satu ni pakcik wakaf bagi kat budak-budak tu. Bagi kat budak-budak tu, pakcik nanti dapat satu pokok kurma dalam syurga yang sangat istimewa. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan di pakcik, tuan-tuan bagi tak? Bagi tak? Bagi tak? Bagi? Sembang. Bagi apa? Ceritalah syurga lagu mana benda tak nampak tuan ni. Paling tidak pun yang ni, ketua ni dapat kot. Dia pun tu, dia fikir sana, fikir sana. Saya ambil pokok ni ya. Dia ambil pokok, dia pilih pokok tu. Tuan-tuan, Rasulullah pun kali paksa dia, tu hak dia. Dia tak apalah, tak apa. Kita dah pilih pokok ni, okey, tak apa. Rasulullah pun pergi. Tuan-tuan, tiba-tiba perbincangan itu didengar oleh seorang lelaki. Dia kata, Rasulullah, tadi yang Rasulullah offer yang pokok tu, pokok ganti pokok kurma besar dalam syurga tu, itu open to all ke exclusive for him aja? Saya kata, ini terbuka pada semua kan, dia seorang aja. Rasulullah kata, terbuka pada semua. Oh, dia kata, Rasulullah. Dia pun tuan-tuan, dia pergi dekat lelaki tu, dia kata, ni, mau tak kita trade in? Dia trade in apa? Pokok kurma. Pokok kurma nak buat apa? Tak lah, kita. Bukan. Abang bagi kat saya pokok kurma yang kecil ni, yang satu ni. Saya bagi kat abang pokok kurma saya. Bukan pokok kurma, ladang kurma saya. Ada lebih kurang 300 pokok. Yang tengah berbuah ranum lah ni. Satu ladang saya bagi kat abang. Dia macam dia fikir, bukan sekat ladangnya. Tu, rumah dalam ladang tu, rumah saya bagi kat abang sekali. Agak-agak dia mau tak? Tunggu lagi. Ya, okey. Okey. Dia pun share apa semua, akad apa semua, serah ladang kurma dia dekat kawan tu, ambil pokok kurma ni. Bila dapat pokok kurma ni, terus pergi jumpa dua beradik tu, anak yatim tu, dia kata, ni adik, ambil pokok kurma ni, dia ambil. Dia balik seronok tuan-tuan. Seronok ni. Senyum je, balik-balik cepat-cepat balik ke rumah dia. Balik-balik ke rumah dia, isteri dia tengah duduk masak dalam rumah. Dia kata, Ling lah, saya kata kan. Ni, siap-siap barang, dia kita nak kena keluar lah. Keluar, tapi mana? Keluar, kita kena pindah pada sini. Pasal apa pindah? Abang dah jual rumah ni. Jual? Abang dapat harta banyak mana nak jual ni? Banyak, sangat banyak. Abang jual kat siapa? Jual kat Allah. Isteri dia pun kata, apa jual kat Allah? Okey, isteri dia pun tuan-tuan sekalian ambil barang mau seronok keluar. Tuan-tuan, isteri dia. Kalau isteri kita? Ni ustaz, malah ni ustaz buat kutipan wakaf apa semua. Dia kata, ustaz, saya punya semangat ni ustaz bagi kuliah tadi ni. Ustaz, tu rumah saya nampak ujung tu. Ustaz, tu rumah tu saya wakaf kat madrasah. Ustaz, saya balik abang kat isteri saja. Dia pun start waktu balik rumah dia. Dia kata, yang jom kita pindah keluar rumah ni. Keluar pergi mana? Dia kata, ni abang dah jual rumah ni. Jual kat siapa? Jual kat Allah. Agak-agak apa bini kita nak kata? Have you out of your mind? Keluar bahasa Inggeris. Apa? Tuan-tuan, tu bini. Tapi subhanallah tuan-tuan, tengok ada orang dia beriman. Iman, dia tahu mana prioriti, mana yang lebih utama untuk dia buat. Faham tak Nabi SAW? Kita orang yang cari redha Allah macam tu. Redha Allah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia akan dapat dengan dia bersifat ihsan dengan manusia yang lain. Faham tak? Ada satu kisah tuan-tuan, dia 60 tahun, masih kisah lagi. Kisah terakhir. Saya buat nak berhenti 9.30 kan, 3 minit lagi. Jam tu lah, jam saya cukup lah. Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad,
seorang Bani Israel, dia ibadat 60 tahun. 60 tahun buat ibadat dalam tempat khalwah dia tu. Tiba-tiba selepas dia selesai ibadat, dia keluar asap. Waktu dia keluar asap tu, dia jumpa dengan seorang perempuan. Dia tergoda dengan perempuan tu, lalu dia berzina. 60 tahun punya ibadat, keluar berzina. Bila dia berzina, dia kata, ya Allah, dia menyesal, sungguh-sungguh punya menyesal ni, menangis. Lalu tuan-tuan, dalam dia tengah duduk menangis tu, tiba-tiba ada seorang lelaki main. Saya lapar, minta makan. Dia ni, dia tak lalu nak makan lah. Dia duduk gelisah dengan dosa yang dia buat. Akhirnya dia ambil roti yang dia duduk ada 2 keping. Dia ambil roti tu, dia bagi kat abang tu, nak ambil lah. Kata dia tak boleh makan. Lalu tuan-tuan, dia terus menangis. Akhirnya tuan-tuan, dengan kesedihan tu dia mati. Sampai dia mati. Bila dia mati, dia pipi depan Allah. Dia tengok-tengok, pahala amal dia 60 tahun dibawa main depan dia. Lepas tu bawa dosa zina tu, letak dosa zina lebih berat daripada 60 tahun punya amal. Dia kata, sudah dah, kita buat terus macam ni. Macam mana nak buat ni? Baru tiba-tiba tuan-tuan, dibawa satu amal yang dia buat lepas zina tu. Apa dia? Sedekah dia ni roti. 2 keping roti dia letak 2 keping roti, lebih berat lagi daripada 60 tahun punya pahala amal. Dan lebih berat lagi daripada dosa zina yang tadi, lebih berat daripada dosa. Lalu dia dimasukkan syurga. Tahu pasal apa? Apa beza dia antara 2 keping roti tu dengan 60 tahun amal tadi? 60 tahun amal tadi dia buat seorang-seorang dia aja. Hablum minallah. Dia dengan Allah semata-mata. Tapi yang dia buat, dia sedekah ke orang tu tuan-tuan, itu hablum minannas. Dia dengan manusia yang lain. Faham tak ni? Waktu dia bagi orang tu makan, mungkin dengan tenaga yang dia dapat, akhirnya dia menambah ibadat. Ibadat yang dia buat tu, pahala sampai kat dia. Mungkin dengan tenaga yang dia dapat daripada tu, tuan-tuan, akhirnya dia keluar pergi kerja. Dia keluar kerja, dia cari rezeki untuk isteri dan anak-anak dia. Ganjaran pahala tu sampai kat dia. Tuan-tuan faham tak ni? Waktu tuan-tuan, dalam kita nak cari redha Allah, tuan-tuan kena bersifat ihsan dengan manusia yang lain. Tuan-tuan, tu yang ketiga. Yang keempat, yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, jangan mencari redha manusia, meninggalkan redha Allah. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, barang siapa mencari redha Allah, man tamassa redha Allah bisakhatin nas, kafahullahu mu'natan nas. Wa man ittamasa ridhan nas bisakhatillah wakalahullahu illan nas, atau kama qala. Siapa yang mencari redha Allah sekalipun memperolehi kemurkaan manusia, maka Allah akan mencukupkan kebergantungannya terhadap manusia. Siapa cari redha Allah, sampai dengan dia cari redha Allah tu, manusia tak redha kat dia, manusia murka kat dia, apa Allah akan bagi kat dia? Allah akan bagi dekat dia rasa cukup dengan manusia. Dia tak perlu bergantung dengan manusia dah. Tapi kata Nabi SAW, barang siapa yang mencari redha manusia sekalipun memperolehi kemurkaan Allah, maka Allah akan menyerahkannya kepada perhitungan manusia. Allah tak ambil tahu dah hal dia. Urus sendirilah dengan manusia yang lain. Faham tak? Jadi Syekh Al-Mubarakfuri berkata dalam mensyarahkan hadis ini, maksud Allah akan menyerahkan kepada manusia ialah Allah akan membiarkan manusia menguasai dirinya sehingga dia disakiti atau dizalimi oleh manusia yang lain. Faham tak? Ya, tuan-tuan, cukup 3 benda tu. Cukup dah malam ni. InsyaAllah, mudah-mudahan kita mendapat redha di sisi Allah SWT. Dalam hidup kita Allah redha, dalam amalan-amalan kita juga Allah redha, dan Allah juga redha untuk kita masuk ke syurga Allah SWT. Nah, so kita selalu doa yang tu. Apa dia? Saya semakkan macam doa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Kita juga doa untuk masuk syurga Allah. Kita kata apa? Saya semak. Kita kata Allahumma inna bukan. Yang tu lupa dah. Nanti kita jumpa, kita ingat kita lain. Doa yang kita selalu duk baca pada bulan Ramadan tu. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul fa'fu 'anna wa 'an walidina wa Allahumma innaka afuwun karimun
tuhibbul afwa. Sebelum tu, doa sebelum tu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Baru teringat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka, kami mengharapkan, kami mohon kepada kamu ya Allah, ridhaka, ridha engkau, wal jannah, dan syurga-Mu. Bukan sekat nak masuk syurga, tapi nak masuk syurga dengan redha di sisi Allah SWT. InsyaAllah, tuan-tuan, saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam jadi manfaat pada kita. Dan mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di masa dan ketika insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa anna batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.